Hello, kalau korang tak tulis, minta maaf lah, lambatlah nak berjaya. Siapa tulis tu cepatlah berjaya. Alhamdulillah kan. Siapa yang lambat tu kau tunggulah. Kita orang kena tinggal. Sebab apa lambat nak tulis pun lambat. Kan. Sekarang ni mudah je guna teknologi je. Alright. So are you ready guys? Adakah anda tak sabar untuk sesi topik yang seterusnya ni? Kalau tak sabar, tulis di ruangan chat, di ruangan komen. Saya tak sabar, saya tak sabar, saya tak sabar. Semangat, semangat. Sebab apa hari ni speaker yang kita nak hadirkan kepada anda memang tak lain dan tak bukan. Dia paling comel di Elkan Global. Dia paling comel. Dia hanya satu dalam dunia. Dia hanya satu orang yang paling comel tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni dia nak share dengan kita. Dia bukan nak mengajar sangat pun kita ni. Kadang-kadang kita ni keras kepala. Ajar-ajar pun tak nak ikut. Hari ni dia nak share. Kalau korang rasa macam itulah. Okey, so hari ni dengan topik 4 tanggungjawab. Kita nak berniaga hari ni. Mungkin ada dalam ni sebagai downline, mungkin ada kita sebagai upline, betul? So hari ni kita kena tahu tanggungjawab sebagai downline apa dia. Jangan asyik nak suruh upline je. Upline lah, mentor lah. Mentor kan ada. Nak jadi mentor sangat. Tolonglah downline ni. So tanggungjawab sebagai downline apa kita kena tahu. Tanggungjawab kita sebagai upline. Siapa? Tanggungjawab sebagai mentor apa dia? Okey. So jadi untuk sesi penerangan saya minta pada anda, pada tuan-tuan dan puan-puan, fokus betul-betul 200% fokus. Tahan masa sekejap. Kau nak terkencing, tahan kejap je. Kata kemuk sikit, kemuk sikit. Jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi. Tunggu sampai habis topik. Okey? So saya rasa ada tu komen berdebar lah, tak sabar lah, macam-macam. Memang anda kena ada perasaan berdebar tu. Sebab apa? Speaker pada hari ini seorang anak muda berusia 24 tahun. Wow, 24 tahun guys. 24 tahun akan memberi satu intipati kepada anda. Mungkin akan mengubah kehidupan anda. Okey, beliau sebelum ni merupakan pelajar Universiti Malaya dan Universiti Teknologi Nasional. Sebelum ni beliau pernah mendapat tawaran belajar di University of Birmingham, United Kingdom dalam ijazah sarjana muda. Tetapi beliau seorang yang bijak, berpandangan jauh. Okey, beliau tangguh pembelajaran dan full time dalam Elkan Global. Wah, bagi tepukan pada beliau. Okey. Dan sudah pun berjaya hit income 13,500 sebulan secara pasif pada usia 21 tahun guys. Tuan-tuan puan-puan, umur 21 tahun, income 13,500 sebulan. Kau bayangkan, pasif. Dan mempunyai lebih dari 800 cawangan rangkaian sepanjang 3 tahun di Elkan Global ini, dan merupakan penceramah termuda di public speaking training. Dan beliau juga telah melahirkan 11 orang berstatus 2-star director, 3 orang berstatus 3-star director, dan beliau juga melahirkan seorang yang berstatus diamond yang berusia 22 tahun. Jadi hari ini adakah kita bersedia untuk mendengar topik daripada beliau? Okey, kita persilakan video. Adakah dia ada video tiap? Tak ada video tiap. Dia tak nak bagi video tiap. Dia nak terus ajar korang. Dia nak terus korang dengar. Untuk apa ni? Tak nak video-video dia kata. Lambat. Dia dah tak sabar nak mengajar. Sebab anak muda sangat-sangat gairah untuk anda. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan speaker hebat luar biasa. Iaitu Diamond Saiful Ikram. Dipersilakan, Saiful. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada anda semua yang dekat dalam Zoom ni. Ya Allah, ya Tuhanku, sangat gairah dan sangat padu MC kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh tak kita bagi, tak kisahlah kita bagi tepuk ke kita kata mantap dan padu MC. Sebab bukan senang nak jadi MC seperti kita punya MC yang kacak lagi luar biasa dan tampan orang dia. Okay. Memang mantap dan padu. Okay, tahniah guys. Thank you semua. Boleh saya cakapkan iaitu kita punya MC tadi, dia dah cakap dah iaitu apa sebenarnya yang topik yang saya nak bawa. Tapi hari ini, kepada anda semua yang berada dekat dalam Zoom, anda semua yang tengah tengok saya, yang tengah nampak saya, mungkin hari ini nampak saya pertama kali pada hari ini, mungkin dah lama tak nampak saya, tetapi hari ini anda nampak saya, wajah yang masih sama, wajah yang bukannya makin bertambah
usam, tak. Tetapi wajah yang semakin ceria, wajah yang semakin comel, wajah yang semakin, ya Allah ya Tuhanku, boleh saya kata makin kacak. Cuma satu je, saya tengok kadang-kadang cermin ni balik, kadang-kadang saya nampak mana leher saya. Saya pun dah tak nampak. Mungkin dia simpan. Okay? Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada dekat dalam Zoom hari ini, saya kenalkan lagi sekali nama saya. Saya Saiful Ikram bin Syuaimi, tetapi dalam dunia penikmatan saya dalam dunia Elken Global, saya dikenali sebagai Apol. Trademark saya Apol yang comel. Okay? Apol yang comel, satu-satunya yang comel. Aku rasa sebab tu lah tak boleh nak kurus. Alright? Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan share. Saya akan berkongsi kepada anda. Saya akan share kepada anda, bukan bermakna saya ingin buat ceramah. Saya bukan buat ceramah agama, saya bukan buat ceramah politik, saya bukan ceramah untuk anda semua. Tetapi hari ini termasuk dengan saya sendiri, saya pun nak belajar sama-sama topik yang sangat luar biasa, topik yang sangat bagi saya tremendous. Kalau kita dapat pegang pada topik ini, memang kita tahu, kita dapat fahami topik yang luar biasa ni, kita boleh kebabum gila dengan dunia Elken Global. Okay? So, ini saya. Kepada anda semua yang dekat dalam Zoom ni, anda boleh tengok. Hari ni saya nak tanya kepada anda. Hari ni anda dah cari masa anda dah bagi masa anda untuk kita sama-sama belajar. Saya nak tanya satu benda sahaja. Siapa yang dekat sini yang nak berjaya kaya raya gila dengan Elken Global? Kata saya dekat komen. Teruskan komen. Kerana apa yang saya tahu, permulaan untuk kejayaan kita adalah melalui tindakan yang pertama. Jadi kalau dekat dalam Zoom, kita tak boleh nak jogging-jogging dekat dalam Zoom ni. Kita boleh satu je. Kita boleh komen, jadi komen banyak saya. Kerana saya selalu bercakap, Tuhan ataupun Allah nampak usaha kita. Usaha kita komen, itu pun usaha kita. Jadi teruskan, saya. Jadi kita akan havoc gila pada hari ini dalam Zoom ni. Sebab topik ni, boleh saya katakan, topik yang melibatkan semua businessman ataupun melibatkan semua yang menjalankan bisnes Elken Global. So, kepada anda, termasuk dengan saya sendiri, topik ini kalau kita tak pegang, kalau topik ini kita tak hadam betul-betul, kita mungkin akan tergelincir jauh. Kita mungkin akan tergelincir lagi jauh dan terus jauh. Terus masuk ke dalam kolam renang, masuk ke dalam sinki, dan akhirnya saya pun tak tahu jadi apa dah. Okay. Jadi inilah saya, wajah yang makin handsome tapi nampak beza. Itu tahun lepas tu. Nampak kurus. Okay, saya Saiful Ikram bin Syuaimi. Terlebih dahulu, saya ingin berterima kasih kepada sebuah syarikat yang sangat luar biasa, yang sangat hebat bagi saya, iaitu syarikat Elken Global. Okay. Jadi syarikat inilah di mana saya kenal pada 4 tahun 11 bulan yang lepas. Saya pada bulan 8 ni, 15 hari bulan 8, genaplah saya menyertai Elken selama 5 tahun. Jadi buat masa ini adalah 4 tahun 11 bulan bagi saya. Okay? Jadi kepada akak-akak dan abang-abang sekalian, disebabkan platform ini, disebabkan jalan yang disediakan oleh Elken Global ini, akhirnya saya daripada seorang student, daripada seorang yang belajar tak tahu langsung pasal bisnes, very zero about bisnes, tetapi hari ini saya berada di Elken ini dah 4 tahun lebih dan mencapai sedikit kejayaan. Bagi saya di usia muda ni sangat wow, best. Sangat best. Tapi saya tak pernah rasa selesa dengan kejayaan tu. Okay. Memang sangat luar biasa. Okay. Jadi, terima kasih kepada syarikat Elken Global dan juga terima kasih kepada sebuah semangat yang sangat luar biasa, yang sangat hebat bagi saya, yang susah saya nak jumpa dekat mana-mana. Sebab saya tak pernah bekerja, saya tak pernah buat apa pun selain daripada belajar. Tetapi di sini saya mendapat satu kekuatan, saya mendapat satu rasa rangsangan untuk saya menjadi lebih hebat. Sebab apa? Semangat ini tak boleh kita nak beli. Semangat ini tak boleh nak dilahirkan apa diwujudkan dengan masa satu hari. Semangat ni dia tak mampu kita nak wujudkan dengan kita berpura-pura. No, tak.
semangat ini kita dah wujudkan selama 25 tahun di syarikat Elken Global. Iaitu semangat yang di mana kalau saya nak berjaya, saya akan tarik semua orang berjaya, bukan termasuk rangkaian saya, tetapi semua orang yang berada dalam Elken Global, dalam satu bumbung Elken Global, kita sama-sama berjaya dengan mengamalkan satu sikap yang positif, semua positif. Aku hebat, kau hebat. Kau hebat, aku hebat, semua hebat. Jadi kita semua berjaya sama-sama, berjaya bersama-sama dan mencapai kejayaan bersama-sama. Itulah semangat Angsa Laut Elken. Okay? Berikan tepukan. Nak tepuk macam mana? Tulis tepuk, tepuk, tepuk. Okey, tuan-tuan dan perempuan sekalian, inilah barisan mentor-mentor saya, iaitu KL Leong dan Sheila Wong, Hatta Shida, Arisa dan Syarul. Kepada abang dan akak-akak ini, mereka sangat hebat. Saya dilahirkan dengan baka-baka yang sangat hebat daripada mereka. Inilah baka-baka yang boleh saya katakan baka organik yang sangat hebat, yang bagi saya, wow, dia melahirkan satu production, okay, melahirkan saya usia yang muda ni dan saya sangat gairah. Jadi saya tahu mana saya dapat tu daripada baka-baka saya, iaitu daripada mentor-mentor senior saya. Dan juga ini saya punya mentor seperti ayah dan ibu saya, iaitu Presiden Ismail dan juga Presiden Khadijah Ismail. Dua insan ini sangat hebat. Bukan sahaja dapat memimpin rangkaian dengan sangat-sangat luar biasa, tetapi mereka seperti seorang dua pasangan yang sangat-sangat saya kagumi kerana mereka mampu menyelami satu persatu rangkaian mereka dan mampu menyelesaikan setiap masalah dalam rangkaian mereka. Itulah kelebihan bagi mereka dan itulah rezeki sebenarnya. Mereka berada dalam sebuah syarikat yang luar biasa, iaitu mentor saya, iaitu Abang Mael dan Kak Kodi. Okay? Kerana bagi saya, mentor-mentor saya ini seperti saya sedang berada di hutan, saya tak tahu apa, saya zero tentang berada dekat hutan, tetapi mereka dah tebas segala pokok untuk saya terus jalan, saya terus melangkah dan melangkah untuk sampai ke destinasi yang saya nak sampai. Okay? So, akak-akak dan abang-abang sekalian yang berada dekat dalam Zoom pada hari ini, topik saya iaitu 4 tanggungjawab utama. Jadi, 4 tanggungjawab utama ni, inilah, iaitu macam mana kita nak mempunyai satu sikap tanggungjawab, macam mana kita nak ada satu sikap tanggungjawab ni, yang kita tahu, kalau bukan sahaja di Elken, bila kita cakap pasal tanggungjawab ni, kita tahu ada dua pecah, satu yang bertanggungjawab, satu tak bertanggungjawab. Tapi orang yang berjaya, orang yang mencapai satu kejayaan, mereka yang mempunyai satu tanggungjawab, yang mempunyai sikap bertanggungjawab. Jadi, hari ni saya nak tanya, kenapa keluar teks macam ni? Mengapa sesetengah orang melepaskan peluang MLM ataupun business networking, iaitu satu bisnes rangkaian selepas menceburi bisnes ni? Okay? Kita selalu dengar dekat orang-orang dekat luar sana, kita selalu dengar apa tau? Oh, Elken, oh syarikat Elken ke? Kita pernah dengar sebelum ni dekat generasi-generasi kita yang sebelum ni kita dengar, oh Elken dah buat tapi tak berjaya pun. Oh, mak saya dulu ada buat. Mak saya, jiran saya pun ada buat. Saudara-saudara saya pun ada buat Elken ni. Oh, Elken ni yang bila kita join lepas tu kita kena tinggal itu yang selalu kita pernah dengar tak? Kalau tanya saya, sewaktu saya buat bisnes Elken ni pada peringkat permulaan, saya tak pernah dengar benda-benda macam tu. Tetapi bila saya buat bisnes Elken, saya dengar daripada saudara-saudara saya, daripada makcik-makcik saya semua, oh Elken, oh ni yang meeting larut malam tu yang malam-malam tiap-tiap hari ada kelas tu Dia ingat aku pergi belajar. Okay. Sebenarnya itulah sebenarnya yang kita selalu dengar. Saya dah join. Ada yang cakap dengan kita, oh saya dah join. Tapi kena tipu. Income tak dapat pun. Tapi saya dah join dia ni. Macam mana? Okay. Ada orang tu dia tak join pun tapi dia kata, aku dengar ramai gila orang cakap bisnes Elken ni tak boleh go lah, tak boleh pergi lah. Jadi kita dengar ramai gila orang cakap macam tu, ada ramai, okay? Sebenarnya bukan ramai, tapi ramai yang berada di situ sebenarnya itulah satu circle yang kita berada dalam zone yang sepatutnya kita tak perlu pun berada dalam zone macam tu. Itu zone-zone yang negatif tu. Kita
pernah dengar dan kita akan dengar daripada side yang akan kata macam tu. Dan bukan itu je. Itu orang yang dia dah join tapi masih belum dapat apa-apa hasil. Tetapi hari ini kita akan nampak, okey, ada setengah, bukannya banyak tetapi ada setengah, iaitu mereka dah bina bisnes, mereka dah menaja rangkaian, diorang dah sponsor, ramai gila orang dah sponsor spa owner, lepas tu Guasa, okey, dah sponsor team EK Smart, dah sponsor ramai business partner ataupun downline kita panggil. Dah ramai orang bina sponsor, okey. Lepas tu diorang pun dah dapat income, status ada yang status yang dah tinggi dah pun dalam bisnes Elkan Global. Lepas tu dapat pergi melancong, bukan diorang je dapat pergi melancong, tetapi mereka dapat bawa partner-partner pergi melancong. Tetapi itu mana ada yang hilang. Dah income berpuluh ribu, ada income yang 3-4 ribu, ada yang berpuluh ribu. Itu pun ada yang hilang. Okey? Kita nak cari apa sebabnya? Kenapa? Okey? Dan ini yang kita kena tahu. Ada orang di luar yang memberi komen negatif terhadap MLM ataupun terhadap business networking, business rangkaian. Apa tahu? Orang akan cakap, oh ni MLM ni menipu, MLM ni kau jangan masuk lah, MLM ni kau tahulah dia ambil duit orang lepas tu dia lepaskan. Lepas tu MLM ni dia skim piramid, dia skim cepat kaya sebenarnya ni. Okay? Dia skim yang mana kayakan orang atas. Orang MLM ni, orang yang buat business networking ni, dia akan apa tahu, dia join bisnes satu tempat ni, lepas tu satu masa, oh dia join, dia lompat lain, dia lompat. Okay? Jadi banyak yang kita dengar yang kata, oh MLM ni dia produk dia mahal. Okay? Company buat untung besar, MLM ni susah nak berjaya. Orang yang berjaya MLM tu tak ramai pun. Kita dengar ramai gila yang kata macam tu, betul tak? Okay? Tapi hari ni kita berada dalam pentas ni, kita berada dalam Zoom meeting hari ni, kita sama-sama belajar, kita nak kenal pasti apa sebenarnya. Kenapa? Okay? Jadi apa masalah dia? Masalah tu sama ada masalah diri kita, okay? Ataupun masalah mereka, masalah orang yang kita sponsor ke, masalah yang kita sponsor ke, siapa yang bermasalah sebenarnya? Siapa sebenarnya yang bermasalah? Siapa yang kita boleh tuding jari sebenarnya? Siapa yang kita kata, oh ni salah kau, ni bukan salah aku. Ni salah kau Kak Kiah weh, bukan salah aku. Okay? Jadi kita nak cari apa sebabnya. Okay? Apa yang terjadi dengan orang cakap itu, macam daripada tadi saya ulang pada awal, daripada orang kata yang buat MLM ni susah, orang kata bisnes ni mahal, orang kata. Banyak sangat orang kata. Okay? Seterusnya. Jadi, selaku syarikat MLM yang terunggul dan menjalankan operasi yang sah, Elkan tidak mengizinkan perkara ini berlaku pada pemimpinnya. Hari ini saya bercakap kepada akak-akak dan abang-abang sekalian, kita beruntung hari ini. Kita sangat bertuah kerana kita kenal Elkan. Itu rezeki kita sebenarnya. Tahniah kepada anda semua yang berada dekat dalam Zoom. Tahniah kepada anda semua yang berada dekat dalam Zoom. Sebab apa tahu? Anda jangan takut, anda jangan risau dan anda jangan pernah takut dengan apa yang anda buat sekarang. Sebab apa? Kita berada dalam sebuah company, sebuah syarikat yang bertapak selama 25 tahun. Kita sudah bertapak selama 25 tahun. Jadi sebuah syarikat Elkan sudah bertapak selama 25 tahun dan telah melahirkan 108 orang jutawan. Sebenarnya kalau kita ikutkan, umur Elkan itu adalah umur saya sebenarnya. Daripada saya kecil, daripada saya umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampailah saya besar macam ni. Dan akhirnya ada yang berkelas saya, ya Allah dah makin bengkak dah engkau ni. Leher pun dah tak nampak. Maksudnya Elkan dah sangat lama, dah sangat matang, okay? Dah sangat matang dalam menjalankan bisnes rangkaian. Okay? So, sekali lagi saya nak kata, hari ini kita yang hadir pada kali ini untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama nak tahu tanggungjawab untuk kita berjaya. Okey, 4 tanggungjawab untuk kita berjaya.
sama ada daripada downline dan juga sebagai upline, okay, anda orang yang paling bertuah kerana ilmu ini sebenarnya pasti akan membawa mencapai kejayaan di masa hadapan. Okey. Jadi, macam mana? Ini adalah kerana kami menekankan dan memupuk pemimpin yang berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akak-akak dan abang-abang sekalian. Okey. Kita tahu sebuah syarikat Elkon, kalau kita tengok dekat luar sana, seorang yang dah berjaya. Kita tengok mentor-mentor kita yang berjaya. Apa yang disediakan dengan sistem pendidikan Elkon, apa yang disediakan dengan satu sistem pendidikan yang menekankan perubahan sikap betul, okey, daripada orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa, orang yang sebelum ni orang yang pemarah, orang yang tak sabar jadi sabar, itu disebabkan penekanan sistem pendidikan yang disediakan oleh Elkon. Okey, jadi hari ini syarikat Elkon, mereka melahirkan ramai-ramai pemimpin-pemimpin yang mempunyai sikap yang berkualiti ataupun sikap yang sangat betul, iaitu kalau hari ini kita tengok mereka bukan sahaja berpendapatan besar, tapi mereka mempunyai satu sikap yang betul, yang mana yang dihormati daripada segi sikap, tingkah laku, tak sombong. Kalaulah kita lalu dekat Elkon, kita lalu dekat HQ, kita jumpa dengan ramai jutawan-jutawan, kita jumpa dengan ramai yang income berpuluhan ribu dan sebagainya. Mereka sangat baik. Kalau kita jumpa dekat luar pun, wow, good morning jutawan, good morning jutawan. Itu yang saya best dekat Elkon ni. Sebab dekat luar, saya nampak, bila saya pergi mana-mana je orang tak nampak. Tetapi di Elkon ni, sikit-sikit, uish, mantap jutawan. Ui, luar biasa jutawan. Jutawan ni memang sangat hebat ni. Jutawan, wish. You memang the best lah jutawan. Padahal cakap pun belum lagi tau. Umpama apa tau? Tak makan nasi lagi. Kita tak makan nasi lagi. Tapi diorang kata, ui, sedapnya. Nampak tak? Betapa positifnya aura, betapa hebatnya sikap diorang tu untuk kita sama-sama berjaya. Okay? Itulah sikap seorang pemimpin yang dididik oleh sistem pendidikan Elkon. Hari ini kalau kita tengok pemimpin-pemimpin kita yang berincome ratusan ribu, yang mencapai 100 jutawan dan sebagainya. Mereka hebat bukan kerana mereka. Mereka hebat disebabkan sistem pendidikan Elkon yang luar biasa. Okey? Jadi, langkah pertama meningkatkan kualiti. Akak-akak dan abang-abang sekalian. Okey? Apa yang kita terapkan, apa yang syarikat terapkan kepada kita, iaitu membina rangkaian yang berpegang kepada janji. Okey? Janji, ingat janji yang nak jayakan downline, janji yang mana kita nak jayakan downline yang baru bersama dengan kita. Okey? Kalau kita nak berjaya, jangan langsung kita berpegang, jangan langsung kita mengamalkan menanam tebu di tepi bibir. Okey, iaitu apa? Kita menabur manis. Contoh, ada orang bila buat bisnes, kita tengok ini bukan saya kata ni saya tujukan dekat siapa, tak. No, kita sama-sama kita nak ubah, kita nak upgrade diri kita nak jadi yang terbaik. Saya pun belajar juga sekarang ni. Okey, iaitu apa tau? Ada orang yang mana hari ini dia share dengan orang sebelum orang tu join. Oh, kena jom buat sekali dengan saya. Akak buat sekali dengan saya hari ni. Bila akak buat dengan saya, akak percaya tak? Akak join je hari ni, mulai esok saya akan bagi 100% komitmen dekat akak bila akak nak bermula. Tetapi bila akak bermula, saya akan bagi 201% untuk akak, komitmen saya dekat akak. Kalaulah akak kerja pukul 8 sampai 5 pagi akak, saya akan bagi dekat akak daripada pukul malam tu, 12 malam tu sampailah 12 malam esok tu, saya akan sentiasa je dengan akak. Tapi lepas akak tu join je, akak tu message, "Dik, macam mana ni dik? Macam mana nak start?" Akak, nanti saya message balik boleh tak? Saya tengah sibuk ni. Akak, nanti akak message saya, saya tengah ada meeting. Okay. Lepas tu akak tu message, "Okey adik, macam ni, akak dah join dah ni. Akak dah join, akak percaya dengan adik. Akak dah bagi dah duit dekat adik semua ni. Adik dah register akak semua ni. Boleh tak kita nak jumpa? Akak nak belajar sangat ni." Akak belajarlah sendiri kak. Maksudnya dekat situ, dia tak berpegang pada janji. Okay? Kenapa dia tak pegang pada janji? Sebab pada peringkat permulaan tu dia kata, dia boleh mampu tolong, dia boleh tolong dan sebagainya.
Tetapi lepas sahaja akak tu bagi komitmen kerana percaya dengan dia, akhirnya dia terus mungkiri janji dia. Okay? Sebagai seorang kalau dalam Islam, okay, kita kena mengamalkan seperti sifat Rasulullah, di mana antaranya orang yang boleh berpegang pada janji, orang yang amanah. Okay? 4 sifat Rasulullah. Yang pertama antaranya adalah amanah, okay? Orang yang boleh dipercayai. Jadi kalau kita nak berjaya dalam bisnes, kita kena menjadi seorang yang boleh dipercayai. Okay? Jadi yang berpegang janji dan yang dipercayai, contohnya saya bagi lagi satu contoh, iaitu hari ni ada orang dia nak join. Hari ni orang dah dia bagi deposit dah ni. Dia bagi hari tu, nah adik, akak nak join yang 5,000 tapi akak deposit dulu 3,000 dekat adik ni. Okey, adik bagi risik akak, akak bagi 3,000 dekat adik. Tapi waktu dia bagi 3,000 tu, kita nampak ni aku rasa ni aku ada benda hutang yang aku nak kena settle ni. Duit rumah aku ni aku tak bayar lagi ni. Nantilah aku try rolling baliklah duit ni. Kita ambil duit tu, kita ambil duit orang yang bagi kepercayaan dekat kita, orang yang bagi duit yang dia nampak kita boleh tolong dia, tapi kita gelap mata waktu tu, kita selesaikan masalah peribadi kita. Itu adalah orang yang tak mampu, orang yang tak boleh dipercayai. Ataupun downline bagi duit tiket dan sebagainya untuk beli tiket. Tapi dia nampak duit tu, uish, aku rasa aku perlu guna duit dulu. Dia guna duit dan dia tak tunaikan dia punya tanggungjawab dia, dan akhirnya kepercayaan dia tu terus terhapus, terus hilang macam tu je. Okay? Dan yang ketiga adalah bertanggungjawab. Apa senario yang kita tengok hari ada yang orang yang bertanggungjawab hari ni, kita kena sentiasa bertanggungjawab pada diri, bertanggungjawab kepada downline, bertanggungjawab kepada upline, bertanggungjawab kepada syarikat. Jangan tiba-tiba ada je masalah, tiba-tiba oh ni ada ni, ni staff lah ni punya pasal ni. Kita marah pula staff. Contohnya kita dekat HQ tiba-tiba tempat bising ke apa, oh ni lah ni, makcik lah ni punya pasal ni Abang Hazri lah ni punya pasal ni, Sapri lah ni punya pasal ni. Tapi seperti saya kata, kita kena mengamalkan sikap yang betul, iaitu sentiasa berpegang pada janji yang mula-mula, boleh dipercayai dan bertanggungjawab. Okey? Kita tak nak jadi macam yang tersebut. Kita tak nak jadi macam orang yang sebelum ni. Kita tak nak jadi orang yang macam tu. Okey? Kita tak nak jadi orang yang macam tu. Kita nak jadi 3 orang yang boleh berpegang pada janji, orang yang boleh dipercayai dan orang yang bertanggungjawab. Kita jadi 3 orang. Okey? Seterusnya, inilah prinsip 100% bertanggungjawab. Okey? Yang mesti menjalankan 4 tanggungjawab utama sebagai upline dan downline. Okey, hari ni saya nak tanya. Okey, siapa dekat sini upline? Komen upline. Siapa upline dekat sini? Siapa upline? Saya upline. Siapa downline dekat sini? Alright. Okay. Jadi kakak dan abang-abang sekalian, sebenarnya kita semua dekat sini adalah upline, okay? Dan kita dekat sini adalah downline, okay? Bila anda ada je partner dekat bawah anda adalah upline, okay? Dan anda masuk, anda BA, anda tak ada siapa-siapa, anda adalah downline, anda dua-dua. Tapi kalau hari ini, kalau anda bukan upline, anda rasa anda bukan upline dan anda rasa anda bukan downline, anda tak tahu pun apa tu upline, anda tak tahu apa tu downline, maksudnya anda boleh terus PM saya dekat komen, tinggal nombor phone. Kejap lagi saya bagi link untuk terus register. Okay? Kerana anda orang baru. Okay? Jadi inilah, kita kena hadam betul-betul, kita kena pegang betul-betul. Untuk kita nak berjaya, kita kena hadam betul-betul, kita kena pegang betul-betul. Kita wajib pegang tanggungjawab sebagai upline dan tanggungjawab sebagai downline. Kerana hari ini, orang yang join bersama dengan kita, orang yang masuk bersama dengan kita adalah mereka yang meletakkan kepercayaan kepada diri kita. Okay?
Jadi kakak dan abang-abang sekalian, hari ni kita semua nak network yang besar. Hari ni kita semua nak rasa income pasif. Hari ni cuba anda bayangkan hari ni anda ada satu network yang besar. Hari ni dalam Zoom kita ada berapa orang? Kita ada 117 orang, okey. 117 orang ni semuanya adalah downline anda. Anda teringin tak? Confirm teringin. Hari ni anda nak tak network anda semua berdikari. Dia tak pun mengharapkan anda, tak pun message anda, tapi dia berdikari buat kerja tu, buat kerja ni, dia berdikari. Dan hari ni anda merasai income yang pasif. Pasif tu anda tak buat tapi kenapa income masuk banyak ni? Anda tengok hari ni anda sibuk ke, anda sakit ke, anda rasa macam aku hari ni tak berapa sihat, aku nak pergi melancong sekejap ni. Dah kita tak boleh nak keluar negara, aku nak pergi bahau lah, pergi bercuti. Bercuti balik, income masuk. Anda nak tak rasa semua tu? Bila anda nak, kita kena menjalani 4 tanggungjawab downline dan pada masa sama menjalankan 4 tanggungjawab sebagai upline. Okey, kakak-kakak dan abang sekalian, saya duduk up and down. Okey, kakak-kakak dan abang sekalian, inilah 4 tanggungjawab utama sebagai upline. Waktu turn ni, waktu saat ni sebenarnya, waktu masa ni sebenarnya, tadi ada downline, dia tadi tengah masak ni. Aku dapat perhati ni ada yang tak buka kamera semua ni, mungkin tengah masak tadi. Tiba-tiba ada pula buka kamera. Sebab dia rasa apa? Waktu ni lah aku nak kenakan upline aku. Upline aku kena dengar. Upline aku, ni lah masanya aku nak beritahu upline aku. Ni yang kau tak buat dengan aku. Right? Ni ambil padan muka kau upline. Kau kena ni, kau ambil kau ubat kau kali ni. Ambil kau makan ni. Okay. Tapi kita sama-sama belajar, okay, sebagai upline dan sebagai downline. Tapi inilah 4 tanggungjawab utama sebagai upline. Iaitu yang pertama adalah mendidik downline. Ini saya go through, nanti saya akan perincikan. Mendidik downline. Yang kedua, menemani downline. Okay, kita teman downline kita. Pergi fieldwork contohnya. Yang ketiga, kita bimbing untuk mengikuti sistem. Kita kena bimbing partner kita kena bimbing rangkaian kita untuk mengikut sistem yang disediakan oleh syarikat Elken Global. Okay? Seterusnya, kita kena selesaikan masalah partner-partner kita. Kita kena selesaikan masalah daripada rangkaian-rangkaian kita. Setiap orang yang hidup, setiap orang yang buat bisnes confirm akan ada masalah. So, tugas sebagai upline kita kena selesaikan masalah downline kita. Dan ini tugas sebagai downline pula. Waktu ni upline pula tengok downline dia. Okay? Iaitu 4 tanggungjawab sebagai downline. Kita semua sebagai downline. Saya pun sebagai downline kepada upline saya. Okay? Kita semua yang berada kat dalam kita semua adalah downline kepada upline. Iaitu yang pertama, tanggungjawab utama adalah yang pertama, menghargai masa dan jasa upline. Minta tunjuk ajar dari upline. Kita kena sentiasa minta tunjuk ajar daripada upline. Sentiasa mencari nilai tambah. Okay? Bukan tambah nilai touch and go. Tapi kita kena sentiasa mencari nilai tambah. Dan seterusnya, sentiasa mewarisi sistem. Okay? Mewarisi sistem yang diberikan, yang ditunjuk ajar oleh mentor. Okay? Inilah 4 tanggungjawab utama sebagai downline. Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian, hari ni saya nak tanya akak-akak dan abang-abang sekalian. Saya nak tanya kepada akak-akak dan abang-abang sekalian. Nak tak? Okay? Kita dalam satu sesi pembelajaran kali ni kan. Nak tak kita waktu sekarang ni kita dapatkan satu kejayaan yang kita tak pernah impikan waktu saat ni. Nak tak waktu saat ni kita rasa happy gila dengan upline kita happy gila dengan downline kita happy gila dengan diri kita. Nak tak? So, inilah masa ni untuk kita sama-sama selami, kita sama-sama hadami, kita hadam betul-betul apa yang terkandung daripada ayat-ayat ni, daripada tulisan-tulisan ni.
Iaitu daripada slide-slide ni untuk kita sama belajar, kita sama-sama hadam. Okey? Yang pertama, sebagai upline. Tanggungjawab utama sebagai upline. Mengapa kita mendidik, dan yang kedua, apakah yang dididik? Kita sebagai upline, kita kena tahu, kita bukannya menjadi seorang yang ajar, bukannya mengajar je. Mengajar tu apa? Aku ajar kau jadi, tak jadi, tak jadi, dah itu je. Okey, tetapi hari ini kita menjadi seorang pendidik ataupun kita mendidik partner kita. Bila maksud mendidik itu adalah kita bukan hanya mendidik daripada segi asas. Kita kena mendidik dengan penuh kasih sayang. Okay? Ada ramai pemimpin yang hanya tak ada action apa pun, tapi dia sentiasa cakap-cakap je. Dia sentiasa menyuruh itu, menyuruh ini. Nama adalah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mentor. Tapi yang saya belajar, seorang mentor, seorang pemimpin, mentor adalah pemimpin, tapi bukan seorang yang berkepimpinan. Kalau mereka yang mengamalkan seperti dia cuma menyuruh je, dia tak faham je, dia buat je. Dia seorang pemimpin yang tidak mempunyai sifat yang berkepimpinan. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak seorang pemimpin yang ada sifat kepimpinan tu. Macam mana? Dia mendidik dengan penuh kasih sayang. Apa tahu? Dia mendidik seperti sebagai seorang abang dia. Kadang-kadang dia menjadi seorang abang, kadang-kadang dia menjadi seorang adik kepada partner bisnes dia. Kadang-kadang dia menjadi seorang atuk. Kadang-kadang dia menjadi seorang mak, dia menjadi seorang ayah. Dan dia menjadi seorang kawan kepada partner bisnes dia. Itulah yang kita perlu ada. Bukannya hari ini, contoh, kita cuma ikut, wish dia ni ada BV, aku follow dia. Tak ada BV, aku rasa nantilah aku layan dulu. Dia message pun aku tak nak layan. No, tak. Sebagai seorang upline, hari ni kita layan bukan disebabkan oleh BV sahaja. Kita layan bukan disebabkan oleh performance dia sahaja. Kita kena tahu, mereka itulah adalah aset kita. Partner bisnes kita, downline kita adalah aset, harta bisnes kita sebenarnya. Mereka berjaya, kita berjaya. Kita mendidik mereka dengan penuh ikhlas. Kita mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Dan apa yang dididik? Kita mendidik perkara yang mengikut sistem. Jangan kita jadi, tak payahlah datang meeting, tak payahlah kau cari orang semua ni, tak payah. Kau cuma share iklan je dekat Facebook. Kau cuma share je benda info-info dekat Facebook semua tu. Jangan jadi macam tu. Apa yang perlu kita ajar? Kita perlu ajar, kita perlu didik, kita perlu bagi tahu kepada downline kita, sebab kita kena tahu downline kita tu tak macam kita, dia tak tahu apa yang kita tahu. Downline kita tak tahu apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu hari ni tak semestinya downline kita tahu apa yang kita tahu hari ni. Jadi kita kena ajar daripada sekecil-kecilnya, kita kena ajar pada awal, kita kena ajar daripada beginning, daripada awal, iaitu bagaimana bermula. Contohnya, buat senarai nama, buat hukum ABC, ajar hukum ABC. Lepas tu ajar elite seminar, ajar kat mana customer service, dekat mana HQ, dekat mana branch. Lepas tu ajar macam mana buka IBS, ajar macam mana nak guna viral, macam mana nak guna Smart Library, iSmart Library. Alat bantuan nak beli dekat mana, nak beli produk macam mana, nak beli kat stokis macam mana. Itu tugas upline. Itu yang kita perlu didik sebenarnya. Kita perlu didik downline kita, walaupun sekecil-kecil perkara bagi kita rasa tak penting, tetapi tak penting bagi kita, tetapi penting bagi dia sebenarnya. Setiap perkara yang tak penting, itulah penting sebenarnya. Seterusnya, mengapa perlu kita menemani downline? Sebagai upline, kenapa kita perlu menemani downline? Sebab kita perlu tunjuk cara kepada downline kita. Kita perlu tunjuk cara. Jangan hari ni kita buat bisnes, lepas tu bila downline kita suruh teman, kita tak pergi pun. Teman dia, kita duduk atas gatil, kita golek-golek, tapi downline kita kata, temanlah saya ni baru je nak belajar, saya ni baru je nak dapat ilmu ni. Tolonglah, saya tak pandai lagi sharing ni, baru first time ni. Kita duduk atas katil, golek-golek sana, golek sini-sini, sambil main phone. Dia kata, ambil kau kena belajar cara macam ni tau. Kau kena belajar.
Jangan. Kerana peringkat permulaan kita perlu ajar, kita perlu teman, kita punya network, kita kena tunjuk cara. Okay? Kita kena tunjuk cara macam mana nak bermula, macam mana nak sharing contohnya. Okay? Kita kena tunjuk cara. Dan macam mana nak menemani downline secara berkesan. Okay? Mudah. Kita kena bagi benda yang mudah, benda yang simple. Hari ni, setiap kali apa yang kita sharing tu, benda tu memang benda yang sama. Benda tu adalah senang untuk diduplikasi. Okay? Sebab kita tak nak bagi benda tu nampak complicated. Benda yang paling senang, paling yang ringkas. Paling yang senang, ringkas, yang mudah untuk diduplikasi oleh network kita. Okay? Apa yang network kita buat hari ini, dia mesti satu perkara yang mudah. Kalaulah hari ni kita bagi benda yang susah, confirm dia akan cakap apa tau. Downline kita akan cakap, upline lah buat, upline dah hebat dah. Upline macam tu saya tak tahulah upline. Ui, upline ni memang advance sangat ni. Saya rasa saya tak pandai benda ni upline. Advance sangat upline, saya tak tahu. Upline buat jadi dekat situ proses duplikasi tak berlaku dengan sempurna. Dekat situ proses duplikasi nak tiru kepada partner kita tu, nak turun ke bawah, jadi tak sempurna. Okay? Kita kena ajar dengan sangat basic, sangat ringkas kepada downline kita. Setiap cara, setiap perkara perlu diajar dengan secara ringkas, simple, dan juga kita kena berikan alat bantuan. Setiap perkara kita kena berikan alat bantuan kepada partner bisnes kita, kepada downline kita. Alat bantuan sangat penting untuk membantu mereka sewaktu mereka tengah buat sharing dan sebagainya. Okay? Itu yang paling penting. Seterusnya, mengapakah perlu membimbing downline mengikut sistem? Hari ni saya bagi contoh. Apa tu sistem? Hari ni kita kena tahu sistem tu adalah satu sistem dalam bisnes Elkon. Elkon Global, kita ada satu sistem daripada segi cara sharing, daripada segi cara pendidikan, dari segi macam mana kita nak membina rangkaian. Sebab kita tahu, kita buat bisnes Elkon Global, kita nak dapat dua, iaitu kita nak dapat kebebasan masa dan kebebasan RM2. Macam mana kita nak dapat tu? Bila kita dapat membina rangkaian yang sihat. Bila kita dapat membina rangkaian yang semuanya bersatu padu, semuanya buat sekali, semuanya yang sangat harmoni. Dari situlah network kita punya downline kita akan berkembang. Jadi macam mana nak bagi berkembang tu? Kita mesti kena ikut sistem. Okay? Setiap kali bila kita jumpa mentor kita akan cakap apa? Buat ikut sistem. Jangan langgar sistem. Contohnya macam mana hari ini, kita tak perlu nak ajar downline kita, setiap kali downline kita nak lalu dekat traffic light je, kita kena bagi tahu dia, oh, merah kena berhenti, hijau kau boleh jalan. Okay. Kita tak nak macam tu. Tak nak setiap kali downline kita pergi kat traffic light je, kita kena bagi tahu dia, oh, merah berhenti, hijau kena jalan. Kadang-kadang downline kita lalu je pergi. Sebab apa? Downline kita tak tahu sistem. Okay? Tetapi hari ini, kita kena bagi tahu sistem supaya satu hari kita dah tak perlu berada di traffic light. Downline kita dah tahu dah. Bila mereka jalan, nampak lampu isyarat, merah sahaja berhenti. Kuning dah ready untuk berhenti. Dan hijau boleh jalan. Okay? Kita nak mereka mengikut sistem supaya bisnes kita grow, bisnes kita berkembang dengan sangat sihat. Okay? Jadi, bagaimana mengenal pasti mereka yang telah mengikut sistem? Okey. Jadi macam mana kita nak tahu partner-partner kita? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak identify? Macam mana kita nak tahu, nak analyse sama ada kita punya partner, macam mana kita punya partner bisnes, downline kita ni mengikut sistem. Satu je. Mereka berdikari. Seterusnya mereka pegang pada janji, mereka hadir belajar, mereka tak bergosip, mereka tak menjalankan perkara yang lari pada sistem. Contohnya, mereka sentiasa pegang pada elite seminar. Ini yang kita nak ada, ini yang kita nak buat dalam kita punya rangkaian. Sebab kita tak nak rangkaian kita hari ni tiba-tiba message dengan partner orang lain, dengan subline contohnya. Wish, kau tahu tak, aku ni ada masalah ni. Kau tahu tak, waktu COVID ni sebenarnya, aku rasa COVID ni jadi, bila mereka yang tak ikut sistem ni, dia main cakap je, dia bagi negatif dekat subline. Kau tahu tak, COVID ni sebenarnya aku rasa dia jadi macam ni bukan sebab China, ni sebab upline aku ni. Sebab upline aku ni. Dia macam-macam benda yang dia boleh cakap lah. Kan? Kita tak nak ada partner kita hari ni, okay? Ada apa tau? Tiba-tiba pinjam duit
orang tu, duit orang ni. Lepas tu kita tak nak dia komplain, kita tak nak dia asyik-asyik bergosip je. Okay, kita tak nak macam tu. Kita tak nak, sebab itulah kita perlu hadirkan, kita perlu wujudkan sistem pendidikan, sistem bisnes kepada rangkaian-rangkaian kita. Macam kita nak tahu, rangkaian-rangkaian kita yang sentiasa pegang pada sistem, mereka sentiasa rasa bersyukur, mereka sentiasa rasa nak belajar, sikap mereka sangat betul, sikap mereka menghala ke arah kebaikan, menghala kepada satu perkara, sikap yang kita tahu, oh, dahsyatnya sikap dia ni, sikap yang sangat positif. Okay? Jadi kita nak macam tu, iaitu bila dia di atas, dia sentiasa bersyukur, dan bila dia turun, bila dia ada masalah, dia berusaha lebih lagi dan tak pernah menyalahkan orang. Itu yang kita nak. Sebab tu kita nak rangkaian kita ikut sistem. Bila ikut sistem, mereka ada pendirian macam tu, mereka ada pemikiran macam tu. Mereka ikut sistem. Contoh hari ni, okay? Kita semua yang berada dekat dalam Zoom hari ni, kita adalah antara satu perkara yang kita tengah ikut sistem. Sebab apa? Hari Rabu je, malam je, kita akan ada topik sistem untuk kita sama-sama belajar. Contoh macam malam ni. Jadi tahniah kepada anda semua, tahniah kerana anda hari ini anda belajar, hari ini anda mengikuti sistem pendidikan yang sebenarnya. Ini yang kita nak sebenarnya. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahniah. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah. Akak-akak dan abang-abang sekalian, kenapa kita perlu menyelesaikan masalah? Kita kena tahu satu, iaitu setiap masalah partner bisnes kita itulah rezeki. Okey? Masalah itu adalah rezeki. Masalah itu adalah rezeki. Okey? Setiap masalah itu adalah rezeki. Dalam Islam, Rasulullah ada sebut apa? Kita selesaikan masalah orang, Allah akan selesaikan, Allah akan permudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Okay? Tetapi hari ini sebagai upline, kita kena selesaikan masalah downline kita kerana downline kita masih baru. Downline kita masih lagi ada perkara yang sebenarnya mereka tak pernah melalui. Jadi itu adalah masalah bagi mereka. Jadi kita ada untuk sentiasa untuk membantu mereka. Kita kena sentiasa ada sewaktu mereka memerlukan kita. Kita kena sentiasa ada dengan mereka untuk mendengar setiap perkara yang mereka nak luahkan kepada kita. Kerana percaya cakap saya, bila kita dapat selesaikan masalah mereka, mereka akan sentiasa berdamping dengan kita. Mereka akan sentiasa bersama dengan kita. Sebab mereka nampak kita jujur dan ikhlas dalam membimbing dan mendidik kita punya partner bisnes. Okay? Jadi, jutawan Elkins sudah sebut, small problem, small money. Big problem, big money. So hari ni, kalau problem anda hari ni kecil, problem downline anda kecil, anda masih lagi, oh kecil lagi income aku. Tapi aku nak ada masalah besar lagi, aku nak masalah besar. Kenapa kita nak ada masalah besar pula? Sebab bila masalah besar, wah aku tahu ni big money ni big money bagi aku, ni big money. Mana ada masalah yang tak boleh diselesaikan? Semua masalah boleh diselesaikan. Betul? Okay? Jadi, apa yang masalah yang kita perlu tahu? Kadang-kadang bila kita sebagai upline ni, kita tak nak je dengar good news. Kadang-kadang kita ni, bestnya downline aku close ni, diamond. Oh, BB masuk. Tapi kita pun patut dengar juga. Masa dia jatuh, kita kena ambil tahu, kita kena sentiasa berada dengan dia. Kita kena jadi orang yang berdamping dengan dia selalu. Okay? Jadi, masalah yang patut selesaikan adalah masalah yang berkaitan dengan bisnes Elkins je. Okay, kau jangan nak mengada-ngada nak menyelesaikan masalah yang lain. Jangan kita nak selesaikan masalah yang lain selain daripada bisnes Elkins. Kenapa? Sebab kita nak bagi masalah tu biar pakar yang selesaikan. Kita tak nak kita yang selesaikan masalah rumah tangga dia ke, tiba-tiba masalah dia dengan husband dia ke, tiba-tiba kau nak masuk campur. Jangan. Okay? Itu bukan nak bagi cantik lagi rumah tangga. Itu makin nak runtuhkan lagi rumah tangga. So, kita kena ambil tahu tentang bisnes Elkins, macam nak bina rangkaian. Okay? Kita kena sentiasa tahu setiap masalah dan kita kena selesaikan masalah untuk mereka. Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian, macam mana kita nak selesaikan masalah untuk mereka? Kita kena tunjuk
cara dan tunjuk jalan dan bagi idea. Contohnya, mereka ada masalah, macam mana ni Kak, macam mana ni Apol, macam mana akak nak ambil bahan-bahan ni, akak ada problem lah, macam mana akak nak bagi bahan dekat prospek akak. Contoh, itu problem bagi dia. Kalau kita tak dapat jawab, dia akan rasa, aduh problem lah, aku tanya upline aku tak jawab pun. Itu masalah bagi dia sebab dia stuck. Dia tak tahu macam nak cakap prospek. Kita ajar dia. Okey akak buka iSmart e-library. Lepas akak buka iSmart e-library hari ni, akak dah boleh situ. Akak forward je bagi dekat akak punya prospek. Macam mana kelebihan kita, kelebihan produk kita, macam mana kita punya jadual aktiviti kita. Jadi kita forward je. Jadi dekat situ dia rasa, oh macam tu ke Pol. Jadi kita dah dapat selesaikan masalah dia satu persatu. Okey, hari ni anda habis ni je, anda terus pergi jumpa downline anda ataupun anda WhatsApp downline anda, awak semua dah ada iSmart library ataupun belum? Tanya. Itu antara salah satu. Okay? Kadang-kadang downline kita stuck disebabkan mereka tak ada iSmart library. Okay? Okay. Sekarang part downline. Tanggungjawab downline, tanggungjawab sebagai seorang downline, tanggungjawab utama, 4 tanggungjawab utama sebagai downline. Ini yang pertama, iaitu menghargai masa dan jasa upline. Akak-akak dan abang-abang sekalian, hari ni apa yang saya boleh cakap, kita manusia. Kita kena tahu apa yang kita buat sekarang ini adalah bisnes kita. Apa yang kita buat hari ni, ini adalah bisnes. Bisnes apa? Ini bisnes kita. Kita siapa? Kita manusia. Kenapa kita buat bisnes hari ni? Akak-akak dan abang-abang sekalian yang berada dekat dalam Zoom hari ni, 100 lebih orang hari ni yang dekat dalam Zoom, akak-akak sekalian. Saya nampak dekat sini, Akak Edina, Abang Vivo, Abang Khairul, Akak iPhone, Abang Oppo, Abang Papito, Abang Su, Kak Su. Abang Su. Okay. Dan semua yang ada kat dalam Zoom hari ni, akak-akak dan abang-abang sekalian, apa yang saya nak share hari ni adalah kita kena tahu apa yang kita buat hari ini adalah bisnes kita. Apa yang kita buat hari ini adalah bisnes kita sendiri. Ini bukan bisnes upline. Ini bukan bisnes upline kita. No, tak. Ini adalah bisnes kita sendiri. Begitu juga dengan upline kita. Mereka pun tengah menjalankan bisnes mereka. Mereka pun macam kita. Mereka pun manusia juga. Mereka pun tengah menjalankan bisnes mereka. Okay? Cuma hari ini mereka ada bersama dengan kita untuk membantu, untuk menjayakan kita, untuk melakarkan kejayaan untuk kita. Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian, okay, kita kena menghargai masa upline kita sebab upline kita pun manusia juga. Upline kita pun ada ramai network. Upline kita pun ada keluarga dia. Upline kita pun ada perasaan. Upline kita pun ada masa dia bersama dengan family dia. Jadi kadang-kadang upline kita call pukul 1 pagi ke 2 pagi ke, kadang-kadang dia share, kadang-kadang dia mengantuk tetapi dia tak tunjuk yang dia mengantuk. Kadang-kadang dia penat, dia tak tunjuk yang dia penat. Kadang-kadang dia sedih, dia tak tunjuk yang dia sedih. Sebab apa? Dia nak tahu satu je, anda semua boleh berjaya. Jadi kita kena sentiasa menghargai masa upline kita kerana upline kita bukannya orang yang tolong garu belakang kita. No, tak. Dia bukannya pencacah itu pengangkat najis. Okay? Mereka adalah insan yang ingin melihat kita berjaya. Jadi kita kena menghargai masa upline kita. Kena sentiasa appreciate. Kita kena sentiasa appreciate dan cakap thank you kepada upline kita kerana memberikan masa mereka untuk kita. Antara ramai-ramai network, tapi cuba anda bayangkan, mereka fokus kepada akak-akak dan abang-abang sekalian. Okay? Say thank you kepada upline akak-akak semua, abang-abang semua. Say thank you upline. Thank you semua upline saya. Thank you. Alright. Jadi macam mana kita nak buat? So bila kita set appointment tu kadang-kadang, janganlah kita lambat. Kadang-kadang kita ni ada orang, okay, ada abang tu dia set appointment. Lepas tu dia set appointment, dia kata upline, tolong upline, saya ni ada appointment ni. Tapi upline, tolonglah upline, saya ni ada dating ni pukul 2 ni. Upline pergilah jumpa sharing dengan prospek saya. Banyak sekadak dia.
Okay. Banyak sekadar dia. So, bila contoh apa lagi? Contoh, upline ni tiba-tiba. Okay, upline ni hari ni upline free pukul 3. Upline tolonglah upline. Pukul saya nak pukul 1 juga. Okay, pukul 1 juga. Upline kita teman saya pukul 1 juga. 1 tepat tau, pukul 1 tepat. Bila kita pergi appointment, upline ni pergilah appointment, tiba-tiba sidang upline ni. Upline minta maaf upline. Orang tu dia tak jadi upline. Jadi upline balik lah upline. Jadi banyak perkara yang terjadi. So kita kena sentiasa macam mana kita nak menghargai masa upline kita dengan cara berkesan. Kita kena sentiasa betulkan kita punya masa. Kita kena sentiasa betulkan, kita kena tahu masa upline kita tu dia ada masa untuk orang lain juga. Okay, so kita kena menghargai dia betul-betul. Waktu dia sharing tu kita kena catat dan kita kena record supaya kita lepas dia tak ada, kita dah boleh buat sendiri. Okay, kita kena follow apa yang dia review. Itulah cara macam kita nak menghargai upline kita. Kita kena follow 100% apa yang dia cakap. Kita kena buat apa yang dia suruh. Apa yang dia kata, okay, Paul, kau bagus buat macam ni. Okay, kita terus buat cara macam tu. Kita terus fokus dengan apa yang dia bagi tu, kita terus buat dan kita terus follow. Kita terus, okay, upline aku dah bagi ni. Okay, kita terus bertindak apa yang dia bagi. Okay, so itu adalah cara macam mana kita nak bagi menghargai masa upline kita. Dan seterusnya, mengapa perlunya meminta tunjuk ajar daripada upline, akak-akak dan abang-abang sekalian? Saya tahu hari ni bila kita masuk bisnes Alken, kita mempunyai latar belakang yang berbeza. Kita bukannya pada background yang sama. Kadang-kadang upline kita tu background, kadang-kadang mungkinnya PMR, kadang-kadang SPM je, kadang-kadang tak belajar pun. Tetapi hari ini bila cakap je pasal upline, dia masuk dulu bisnes daripada kita. Upline, dia masuk dulu. Walaupun hari ni awak masuk pukul 5 petang, upline awak tu register pukul 2 petang, dia awal 3 jam pada awak, dia tetap upline awak. Dia tetap dapat pengalaman dulu daripada awak. Okay? Jadi awak kena sentiasa minta tunjuk ajar daripada dia. Awak kena kosongkan diri awak. Awak kena buang segala status, segala apa yang ada dekat profil awak dekat sebelum ni. Apa profil awak dekat awak punya kerja. Mungkin awak part time bisnes ni. Apa yang awak punya status dekat tempat kerja awak dan sebagainya, awak kena buang. Sebab dalam bisnes ni, awak nak berjaya, awak kena sentiasa minta tunjuk ajar daripada upline. Awak kena sentiasa faham, iaitu mereka mempunyai pengalaman lagi banyak daripada kita. Kita nak ambil pengalaman mereka. Mereka dah tebas hutan dan sebagainya, kita nak lalu je. Okay? So, persoalan apakah yang kena minta nasihat? Persoalan apakah yang kena minta nasihat? Okay? Apa sahaja yang berkaitan dengan bisnes Alken. Jadi ada orang tanya dengan saya, jadi macam mana saya nak tunjuk ajar pada upline? Upline saya ramai ni, upline saya banyak ni. Salah satu dan benda ni yang anda perlu minta tunjuk ajar adalah mereka, upline anda ni, upline yang bersistem. Macam mana nak tahu nak minta tunjuk ajar daripada siapa? Minta tunjuk ajar daripada upline yang bersistem. Okay? Macam mana nak tahu upline yang bersistem? Mereka yang, contohnya malam ni, mereka ada kat dalam Zoom. Itulah upline yang bersistem. Upline yang sentiasa hadir aktiviti. Upline yang sentiasa ada bersama dengan awak, okay, dekat aktiviti. Dia kata, okay, jom kita datang aktiviti ni. Oh, hari tu 3S, jom kita masuk 3S. Okay, hari ni ada PPT preview, jom kita pergi PPT preview sama-sama. Okay, dan yang mengikut sistem pendidikan Alken. Dia ada dua, satu mentor dan satu lagi dia mentol. Okay, so kita follow mentor yang betul, kita follow mentor yang tepat. Macam mana nak tahu? Adalah mentor yang follow sistem pendidikan Alken. Okay? Jadi, apa sahaja yang kita nak minta nasihat, kita kena minta nasihat. Contoh, anda mungkin ada idea, anda mungkin kata, saya ni nak masuk TV lah, hari ni saya nak masuk paper lah. Boleh tak upline? Mentor, saya hari ni saya nak pergi edar flyers. Yes. Kita kena tanya dengan upline kita. Jangan kita memandai-mandai. Upline kita akan bagi idea. Upline kita tak akan membantah, tetapi upline kita akan bagi idea, upline kita akan share dia punya pengalaman dia. Okay, so kita dengar. Okay, kita dengar sebab kita tahu upline kita dah mempunyai pengalaman lagi banyak daripada kita. Kita tanya, apa sahaja berkaitan bisnes Alken, kita tanya, tak faham tu, tak faham ni, kita tanya. Okay, nak buka rangkaian ke, lepas tu nak print leaflet ke, nak bagi edar rumah ke rumah ke,
Jangan langsung kita fikir macam, ya aku tak nak lah share idea ni dengan upline aku, nanti upline aku curi. No, tak. Jangan pernah rasa macam tu. Okay? Upline nak tengok kita berjaya. Apa-apa sahaja idea, terus share dengan upline. Terus share dengan upline, terus berkongsi dengan upline. Okey tak idea ni? Okey tak idea ni? Okey tak idea ni? Okay? Jadi, tanggungjawab yang ketiga sebagai downline adalah mencari nilai tambah. Okay, akak-akak dan abang-abang sekalian. Dalam bisnes kita perlu upgrade. Kita tak nak hari ni kita buat bisnes, esok lusa kita dalam situasi yang sama. Hari ni kita buat bisnes, esok lusa dan tahun depan pun kita masih dalam takut yang sama. Kita masih fasa yang sama. Aku buat bisnes ni macam tak ada apa je. Kita kena tengok balik dan kita kena nilai balik sebenarnya. Hari ni kita buat tak? Kita follow 100% tak apa yang mentor kita bagi? Hari ni kita buat, kita follow 100% tak apa yang mentor kita suruh kita buat pada bulan ni? Contoh bulan ni, kita bagi tahu upline kita, upline, tolong upline waktu PKPP ni, income saya ni, saya nak dapat income 3,000. Lepas tu upline awak bagi idea, okey awak kena buat macam ni, bagi strategi macam ni, bagi strategi macam ni. Tapi awak rasa, aduh strategi ni tak jalan lah, strategi ni aku rasa macam tak boleh pergilah. Jangan rasa macam tu. Bila once awak rasa macam tu, awak dah start tapis. Awak buat macam tu, awak akan start tapis apa yang upline awak suruh awak buat dan dekat situ insya-Allah awak akan ke laut. Okey? Insya-Allah awak takkan dapat apa yang awak nak. Jadi inilah kita kena sentiasa mencari nilai tambah, kita kena sentiasa upgrade kita punya knowledge, kita kena upgrade apa yang boleh saya katakan hari ini anda bertindak 100% apa yang telah di-review, apa yang telah dicakapkan oleh mentor awak kepada awak. Itu yang awak perlu tahu dan itu yang awak perlu buat, iaitu awak kena follow rapat-rapat apa yang mentor awak bagi. Dan kadang-kadang awak rasa benda tu tak masuk akal, tetapi sebenarnya benda yang tak masuk akal tu adalah benda yang awak tak pernah buat. Padahal mentor awak dah buat dah benda tu dan berjaya. So follow 100% mentor awak. Jangan lagi kata tapi, jangan lagi kata nanti, jangan lagi kata oh no. Terus buat, say yes and do it now. Macam tu. Okay? Dan inilah mewarisi sistem. Tanggungjawab utama yang keempat adalah mewarisi sistem. Okay? Mewarisi sistem. Kita kena menyebarkan 100% kepada downline kita. Kita menyebarkan benda yang positif, okay, kepada downline kita. Kita menyebarkan tentang bisnes, okay, apa-apa sahaja tentang bisnes kepada downline kita dengan secepatnya mungkin. Bila kita dapat share, kita dapat forwardkan apa-apa saja info kepada downline kita ke bawah, dapat share semua benda ke bawah, dekat situlah perkembangan network anda akan berkembang dengan laju dan pesat. Okay? Itulah perkara yang anda perlu tahu, iaitu anda akan berkembang dengan sihat tanpa tapis. Anda ikut 3 nadi benar di Elkern. Okay, apa yang anda perlu tahu dalam sistem Elkern? Kita ada 3 nadi benar di Elkern, iaitu kita ada alat bantuan, aktiviti, hadir aktiviti dan kita berdikari. Follow sistem tu. Kita dah tahu dah sistem tu. Dan apa lagi? Kita ada 2 nadi palsu. Kita ada income dan status. Itu adalah nadi palsu. So itulah dalam sistem kita perlu tahu dan boleh refer dengan mentor. Oh itu ke? Apa maksud dua nadi palsu, tiga nadi benar tu? Kita refer dengan mentor. Okay? Dan apa tu kita nak mengajar dan menyebar 100%. Okay? Kita kena tahu hari ni apa yang kita nak sebarkan kepada downline kita nak sebarkan kepada partner bisnes kita, mesti apa yang diajar oleh sistem pendidikan Elkern. Jangan kita buat memandai-mandai kita share kepada downline kita. Memang takkan jadi. Memang kalau seperti sebuah rantai tu takkan bentuk lekuk dia tu takkan dalam bulatan yang elok kalau kita tak follow sistem yang betul. Okay? Jadi asalkan kita melaksanakan tanggungjawab masing-masing demi mengharumi industri MLM dan pastinya warga Elkern Global dihormati di mana-mana juga. Saya jelaskan sikit. Kita kena sentiasa pegang pada sistem, pegang pada tanggungjawab ini sehingga kan orang tak mampu nak salahkan kita ataupun syarikat. Orang yang tak berjaya, orang yang bagi alasan itu, orang yang kata oh Elkern ni susah, orang yang kata Elkern ni oh ni MLM, penipu dan sebagainya, adalah mereka yang tidak berpegang kepada sistem pendidikan Elkern. Okay?
Dan ingat, martabat anda di arena MLM berserah pada sikap tanggungjawab anda. Akak-akak dan abang-abang sekalian, kita semua bertanggungjawab untuk menaikkan martabat MLM dan Elken networking business, okay, khususnya. Sekiranya semua menjalankan tanggungjawab, semua buat tanggungjawab ini, 4 tanggungjawab sebagai upline, 4 tanggungjawab sebagai downline, pasti Elken akan disegani dan digeruni sebenarnya. Kenapa Elken? Sebab Elken inilah sebuah platform untuk kita berjaya dalam bisnes kita sendiri. Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian, kita kena tahu Elken mempunyai satu budaya yang sangat terbaik. Elken mempunyai satu sistem pendidikan yang bertaraf ISO. Elken mempunyai satu bisnes yang sudah matang selama 25 tahun dan kita adalah cerminan untuk diri kita. Kita adalah cerminan untuk syarikat kita. Kita adalah cerminan untuk warga negara Elken sebenarnya. Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian, marilah kita sama-sama berpegang betul-betul dengan 4 tanggungjawab utama ini. Semoga kita semua dapat berjaya dan kita semua dapat semarakkan, iaitu Elken is the best and we will beat all the rest. Okay? Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian, terima kasih. Saya nak ucapkan, izinkan saya terima kasih kepada keluarga tersayang saya. Inilah keluarga saya. Saya yang lelaki tu. Dan adik saya dan kakak saya. Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian, itu sahaja perkongsian daripada saya. Perkongsian minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa, terkasar kata, tingkah laku dan sebagainya. Saya belajar di Elken ini melalui pengalaman saya, melalui pengalaman mentor-mentor saya. Jadi setiap yang buruk datang pada saya, yang baik itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi akhir kata daripada saya, jika kita nak hidupkan diri kita dengan sikap bertanggungjawab, kita mampu memberi pedoman kepada kehidupan bukan diri kita saja tetapi orang lain. Saya ulang bila kita mampu hidupkan diri kita dengan sikap bertanggungjawab, kita mampu memberi pedoman bukan kepada diri kita tetapi mampu memberi kehidupan pedoman kepada orang lain. Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian, thank you for your time. Thank you so much. Thank you very much. Nandri, Vanakkam, sesi ini dan sebagainya. Okay? Terima kasih semuanya. So, kita jumpa di puncak kejayaan. Saya Saiful Ikram Syuaimi. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada speaker yang sangat hebat, luar biasa. Okey, intipati yang sangat memberangsangkan kita, memberi pedoman kepada kita semua yang berada dalam Zoom live kita pada malam ni. Okey, ramai-ramai boleh tulis di ruangan chat. Terima kasih Apul, terima kasih Jutawan. Okay, terima kasih Saiful Ikram. Tak kisahlah. Terima kasih apa yang comel. Tak kisah, yang penting berterima kasih. Kerana hari ini ilmu yang disampaikan oleh speaker kita Saiful Ikram tadi, sangat saya percaya walaupun tak semua tapi dia memberi sedikit orang kata cara, sedikit jalan pada kita untuk menggrowkan lagi, membesarkan lagi kita punya perniagaan. Okey, alhamdulillah. So, jadi sebelum berakhir saya nak anda semua on camera.